seorang yang saya rasa memang pakar tentang penerangan produk dan juga atas pengalaman beliau yang begitu lama terhadap multi level ni. Jadi, apa kata kita beri tepukan yang sangat gemuruh. Inilah jejaka terhangat juga. Dia rendang sama saya juga. Rendang tapi berbuah. Inilah dia Encik Badrul Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang usul pengurusi majlis, sangat hebat pengurusi majlis kita ni, bagi tepukan untuk Tuan Syah. Yang bahagia, yang sahabat 30 tahun lebih, sahabat saya, sahabat tu apa dah, rakan bukan teman. Sahabat Datuk Haji Azmi Ibrahim dan isteri. Jadi kalau anda ingat saya baru datang kat sini, saya dah 30 tahun lebih dengan dia. Jadi makan Maggi sama, nangis sama, tak ada duit, kongsi, duit demo. Siapa dah duit demo? Duit kahwin sikit. Duit demo? Duit demo, duit kahwin. Saya ceritalah dengan Tok Mi, sejarah banyak lah. So, tak heran sebenarnya saya datang. Walaupun pada hakikatnya saya datang sebenarnya menghantar orang rumah saya kursus, tapi di kesempatan yang ada, saya pun semalam dapat bersama-sama di Masjid Bandaran Kelang. Baik, saya teruskan lagi. Yang saya hormati sahabat saya, rakan-rakan saya di sini, rakan saya tepukan untuk Cik Hairi. Orang yang saya baru kenal sebenarnya, yang saya nampak kehebatannya ada potensi untuk diketengahkan sebagai seorang leader. Tepukan untuk Cik Munir. Keterampilan orang ni, macam tu. Saya ni tak ada keterampilan, pakai baju lepas keluar, tahu kan dengar atau tidak. Yalah kan. Lepas tu, walaupun saya baru datang, kita kena beri tepukan untuk agensi kita dari Kelang, Cik Syafiq dan Tuan Suraya. Saya kenal anda dari jauh, anda langsung tak kenal saya. Tapi saya tetap bagi tepukan untuk anda. Dan saya raihkan dan alu-alukan kedatangan anda pada malam ini. Dan saya akan pastikan anda buat, lakukan, dan anda pasti berjaya dengan Aspire. Dan seterusnya kaki tangan pelengkap sebuah empire Aspire hebat. Semua yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ni besar lah, agak tak payah pakai mikrofon kot. Saya rasa malam ni tak boleh panjang masa, sebab ada orang nak balik ke Kelang, saya dengar. Tapi tengok dulu macam mana. Saya tengok dulu macam mana. Semalam di Kelang, saya ingat orang tak nak dengar dah saya cakap. Saya ingat orang nak balik dah. Rupanya saya bagi take file, break 5 minit, tak nak. Teruskan. Macam dia nak, ada kepung saya macam dah balik pun tak nak bagi balik. Dia dahsyat kat Kelang malam, saya pun tak tahu pasal apa. Dah lah saya ni macam bila terkejut je. Tapi puji semalam, alhamdulillah, dengan izin Allah dipermudahkan apa yang kita rancang semalam. Saya di sini juga nak bagi tepukan pada orang yang merancangkan sebenarnya, Puan Hafidah Ibrahim. Terima kasih sebab dia sebenarnya gabungan. Dia orang kata yang merencanakan kan, yang initiate benda tu mungkin Puan Hafidah, tapi kita ada Cik Munir yang berkongsi juga pada masa itu. Kehadiran Datuk dan Datin juga menyerikan lagi majlis. Kalau boleh, kita cuba buat lagi beberapa majlis yang seumpama. Tapi tak tahulah kalau saya ada tidak. Kita cuba dia macam ni. Baik, hari ni siapa yang kontrolnya lo? Ada? Hari ni dia orang minta saya cuba terangkan. Sekejap lagi saya masuk benda lain. Hari ni saya nak cakap pasal produk sikit dulu. Dia kata nak suruh saya terangkan pasal Inspire Coffee. Inspire Coffee ni, dia punya formulasi dia, memang masa itu saya masih ingat, itu Datuk Azmi dengan saya bincang. Kita minta campur maka, kurma
kurma, ubi jaga. Ubi jaga ni memang dijaga sungguh benda tu. Ubi jaga tu. Belum. Inspire Coffee ialah kopi campuran, nampak? Maka, kurma, ubi jaga, gandum remah dan tongkat ali hitam. Okey, saya tak nak terikat sangat dengan penjelasan ini. Tapi saya nak anda, sekali saya go through, boleh tak bagi saya nak tengok dia punya ingredient dia ada tak? Next, ada tak? Ingredient dia ada tak? Kopi Arabica Robusta, ubi jaga, maka, gandum remah, tongkat ali dan kurma. Kurma ni ramai orang tahu lah, dia untuk energi. Lepas tu tongkat ali ni sebenarnya ramai orang kata untuk lelaki saja. Saya dulu saya pernah buat demo pasal tongkat ali ni. Bila saya cakap tentang tongkat ali, hak laki-laki suka lah. Perempuan tu duduk siku-siku malu. Kenapa kak? Saya cakap, orang perempuan tak ada benda yang nak ditongkat. Dia kata orang perempuan tak ada benda yang ditongkat. Salah. Tongkat ali ni dia sebenarnya untuk lelaki dan perempuan. Dia bagus untuk melancarkan perjalanan darah, bagus sebenarnya. Itu sebab untuk orang sakit pinggang, orang sakit lutut, tongkat ali itu sangat berfungsi. Maka ni dia meningkatkan penghasilan hormon testosteron. Testosteron lelaki. Testosteron lelaki. Tapi orang perempuan juga ada testosteron sebenarnya, tapi dia sedikit. Hormon orang perempuan yang lebihnya apa? Siapa tahu? Siapa tahu hormon orang perempuan? Estrogen. Estrogen ni lelaki pun ada, tapi sedikit. Jadi itu sebab dalam lelaki dia ada sedikit sifat lembut dia. Kalau yang lembut banyak tu estrogen dia lebih. Orang perempuan pula ada tak ada? Orang dia besar kan? Itu testosteron dia lebih. Jadi sifat lelaki dia ada sedikit lebih. Jadi Allah dah jadikan macam tu. Dalam lelaki ada testosteron, ada juga estrogen tu. Dalam perempuan ada estrogen, ada juga testosteron. Tapi lebih dan kurang itu yang membezakan. Jadi orang perempuan dia kena rangsang lebih penghasilan hormon estrogen. Lelaki dia nak testosteron. Tapi tongkat ali yang ada ini tidak akan menyebabkan orang perempuan jadi lebih lelaki, tidak. Dia menjadi faktor penyeimbang saja, melancarkan perjalanan darah. Baik, kurma kita dah tahu untuk tenaga. Kurma ini sebenarnya cerita dia macam ni. Di ketika Siti Maryam nak melahirkan Isa, turun ayat. Allah Ta'ala kata, dia duduk bawah pokok kurma, dia tak tahu pun. Dia kata, engkau goncanglah pokok itu dan makan dari buahnya yang jatuh. Jadi buah kurma tu dia makan, rupanya buah kurma itulah yang memudahkan dia untuk bersalin. Jadi nombor satu, bagus kalau ibu-ibu mengandung makan kurma. Nombor dua, punya tenaga. Tidakkah masa nak beranak tu nak meneran tu? Dah keluar dah cerita nak meneran ni. Dah keluar dah? Nak meneran. Push. Betul tak? Push. Orang rumah saya ada kat sini. Siapa-siapa yang belum kenal pusing belakang, yang kedua hijau, hitam tu baju merah, tu orang rumah saya. Jadi malam ni saya tak ada can nak murad. Semalam ada can sikit, hari ni kurang. Betul tak Cik Munir? Okey Cik Sabit Cik Sabit, saya diberitahu Cik Sabit kan? Saya Badrul. Semalam orang panggil saya Ustaz Al-Fadil. Hari ni saya Badrul lah. InsyaAllah Cik Sabit kita akan berkenaan lepas ni Puan Suraya. Saya dengar sudah US, saya sangat seronok. Dan sebenarnya orang terutama yang dengar ni, kita ada benda yang saya nak expose pada you all malam ni, yang pastinya akan menjadi satu benda yang sangat atraktif, yang you kena start recruiting. Kita nak kejar bulan puasa, kita mesti dapat duit insyaAllah dengan insentif. Baik, apa dia gandum remah ni pula? Gandum remah ni ramai orang tak tahulah, kulat. Saya cakap sekarang, ni nampak kulat tak? Dalam surah Al-Baqarah ayat 57, semalam di Kelang saya skip nak menegakkan pasal ni. Hari ni saya nak cakap, siapa nak catat, tak nak catat, dengar betul-betul. Gandum remah ni adalah kulat merah. Kulat merah, kalau dalam bahasa Melayu dia panggil cendawan merah. Okey? Kalau di bahasa Indonesia dia panggil jamur. Indon dia bilang ini jamur, Pak. Kalau di India dia panggil ini kalang. Kalang. Kena sebut betul-betul kalang. Di India dia panggil kalang. Kalau Arab dia panggil al-kam'ah, Cina dia panggil linzi, kalau Jepun dia panggil ini rishi, R-E-I-S-H-I, rishi. Okey, baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Catatlah. Kalau saya salah balik sekarang, cari saya balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dengar betul. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Aku naungi kamu dengan awan. Allah Ta'ala kata, aku turunkan kepada kamu manna dan salwa. Apa dia manna? Apa dia salwa? Salwa ini adalah burung putih yang dia terbang berkawan-kawan, berbondong-bondong. Masa itu ada masalah kemarau, keributan, makanan tak ada, tumbuhan banyak mati kan. So Nabi Musa munajat minta pada Allah, turun ayat tu, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Salwa itu adalah burung, dia terbang berkuah, dia kata disuruh makan, tangkap burung makan. Ini burung ni bagus. Jadi orang nama Salwa, Siti burung nama dia. Salwa tu burung. Okey, bukan burung pipit, burung salwa. Pipit lain. Lepas tu apa dia manna? Manna ni yang kita nak tahu. Manna ini kalau mengikut tafsir Ibnu Kathir, muka surat 291 kitab At-Tibbun Nabawi. Siap muka surat, baca banyak tak menipu punya. Iyalah. Cari kitab At-Tibbun Nabawi muka surat 261. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kam'atu minal manna. Kan tadi saya cakap Arab panggil al-kam'ah. Rasulullah bersabda al-kam'atu minal man. Kam'ah, cendawan itu berasal dari manna yang cerita dalam surah Al-Baqarah. Manna itu ialah yang dia turun, dia lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Turunnya macam salji. Dia putih, lebih putih daripada salji tu turunnya. Okey, dia turun macam salji, dia turun, dia suruh kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dia kata makanlah dari rezeki yang aku turunkan kepada kamu. Burung dia suruh makan, manna itu dia suruh makan. Manna tu yang turun macam salji tu. Baik, orang pun tadah, ambil bakul, ambil kali tadah, kutip manna tu. Yang tak habis manusia umat Nabi Allah Musa kutip masa itu, manna itu dia bertukar, lekat di celah-celah batu, lekat pada dahan pokok, celah daun, di muka bumi, dia menjadi cendawan yang itu dipanggil al-kam'ah. Jadi cendawan itu sebenarnya asal usul dia sangat hebat. Best tak dengar malam ni, rugi tak datang kan? Itulah pasal I tell you. Okey, jadi itu cendawan kan. Jadi kalau segi saintifiknya, orang pun bila tengok, orang dah jumpa benda tu bagus. Dia ada banyak jenis ni. Saya nak cakap tentang ganun remah. Di bulan ada banyak. Saya nak cakap specifically tentang ganun remah. Kerana apa? Bila kita pilih ganun remah ni, sebab kita tahu, saya sangat tahu khasiat dia. So, satu hari nanti mungkin kalau ada kesempatan, kita bercakap tentang khasiat ganun remah saja pun, awak dah akan tahu kehebatan kopi dia. Dia ada POETA. P itu polysaccharide, O tu organic germanium, E esen ganodorite, T itu terpenoid, A adenosine. Semua tu ada dia punya function dia. Yang penting saya nak bagi tahu, ganoderma akan menyebabkan dia tidak balas. Nombor satu, dia akan flush out. Yang ni, tapi kita letak tak banyak, so kesan dia tak banyak. Dia hanya bagi kesan yang baik je. Pernafasan, breathing lebih bagus, tenaga lebih kuat. Kalau ada orang kencing manis, dia boleh tolong reduce. Ganoderma ni sangat kuat, sangat bagus function dia. So, nampak? Orang tak berapa promote kopi untuk sedap. Kopi sedap kopi kita sedap. Tapi sebenarnya khasiat dia dahsyat tau. Dia ganoderma saja dah cukup. InsyaAllah lain kali saya akan cakap tentang ganoderma. Kalau ada rezeki, ada dengan izin Allah, kita list down apa dia POETA itu, apa dengan function lain. Tapi dengan ganoderma saja dah boleh cover banyak sangat fungsi dia dalam ni. So kopi kita bukan kopi sembarangan. Jadi kalau you nak push kopi kita, nampak tak sekarang macam mana nak cakap orang? Orang sakit betis, sakit lutut, orang kencing manis, sebenarnya memang bagus. Memang sangat bagus kopi ni. Orang yang tak ada energi, dia memang cukup bagus. Kopi saja. Kalau nak sedap, kalau nak lagi energi tak cukup, boleh buat kopi. Cuba campur kita punya honey jela sikit. Ambil honey jela tu satu dulu. Tapi ada orang tak suka bila campur. Ada orang tak suka. So minum masing-masing honey jela. Dah saya dah cakap dua benda dah. Honey jela pun bagus kan. Jadi boleh campur sebenarnya honey jela tu. Okey.
Next, saya dah tak nak cakap pasal ni. Boleh tukar tak? Siapa jaga? Ada ke orang dia? Okey. Kebaikan, tak payah. Yang ni tak nak. Meningkatkan tahap stamina semua saya dah cakap, melancar peredaran darah. Okey? Yang tu sebenarnya banyak sangat kebaikan kita punya ni. Baik, Avanti. Avanti ni dia ada pegaga, mas cotek, bisai kucing. Mas cotek tu, kalau benda cotek ni benda apa? Mas cotek, bisai. Okey, kita tengok dia punya bahan-bahan. Next. Baik, kandungan Avanti. Ni, jelas ni ialah pegaga. Sebenarnya pegaga ni pun ramai orang yang dia blend saja pegaga. Biasa tak tengok orang minum air pegaga? Blend saja kan? Sebenarnya pegaga tu dah memang sangat bagus. Mas cotek ada, misai kucing ada, dan lemon. Cuba kita tengok next. Saya nak tengok satu-satu dia punya ni. Next page. Okey, kesegaran dan stamina, kebaikan dia. Lagi masalah batu karang. Yang ini testimoni dia sangat banyak. Saya nak bagi tahu, orang ramai tak kisah ni bila kita cakap batu karang, kencing kotor dan melawas dan pembuangan air kecil ni. Dengar betul-betul. Kalau setakat tak lawas kencing ini, orang lelaki dan perempuan sama. Orang lelaki kalau dia driver, ada family yang jadi driver bus, driver lori, orang yang selalu kejar trip. Dia selalu skip kencing, dia tahan. Jangan nak bohong saya. Orang perempuan pun sama tu, cikgu ni. Orang perempuan ada yang dengar ceramah saya nak bagi tahu, dengar ceramah saya, dia tak bangun. Di Johor, saya masih ingat saya pergi di Johor, area Batu Pahat. Dia duduk sila. Perempuan semua. Seorang saja jantan dekat situ pakai serban. Saya cakap macam mana lah aku nak cakap ni, aku jantan seorang. Masa saya buat demo dekat Batu Pahat. Jadi sila ni, badan orang kerja kalau pesawit, badan tahu kan. Wow, dia duduk sila dengar, dia orang pun tak tahu apa kita nak cakap ni. Sekali saya cakap gini, saya start kan, bagi salah tu kan. Saya tanya tegur-tegur sebab saya nak kenal lah nak membina komunikasi dua hala ni kan. Saya tanya akak, itu kak, pasal buka majlis saya tanya akak apa khabar? Sihat le, onyo le. Gitu kan. Sihat le, kata tak demam. Tak demam sihat kan dia. Kak, okey kak? Okey je, kata dia, tak ada batuk semua okey ni. Sama lah orang lain pun. Oh, okey, saya pun start ceramah lah, cerita. Lepas tu, saya nak cerita pasal apa tau? Pasal ada satu barang kita, ada tak kat sini? Ada tak? SPO tu, boleh saya ambil? Buka tak? Buka kan? SPO ni nampak macam ni kan? Saya tak cakap benda lain dulu tau. Saya cakap pasal tapak kaki saja. Mula-mula okey. Sekejap. Saya beri sekejap. Ni jangan tukar Ni saya nak cakap pasal ada benda ni kan, pasal kencing kotor semua ni. Saya nak kaitkan dengan ni dulu. Bila saya cakap kan kakak tulis semua bersila kan? Dia bersila. Jadi saya pun cakap, akak, saya bagi tahu akak, kita nampak sihat, tetapi akak belum tahu lagi benda yang bila saya cakap, saya nak menyambung tu, ada satu orang kakak tu kan, dia keluar kaki dia. Cikgu ni, dia keluar kaki dia. Lepas tu saya cakap akak, tadi akak kata tak sihat. Akak kata sihat, tak ada apa, okey, tak ada demam. Dia sambil tu, bukan sakit, dia kata lenguh je. Dia takut saya nak suruh beli. Kan. Lepas tu saya pun cakap, okey akak-akak semua, majlis saya ni saya tak kisah. Kalau akak rasa nak kencing ke apa, jangan tahan macam ni, saya cakap bangun pergi kencing. Kalau rasa lenguh kaki, saya cakap buat macam akak ni, keluar kaki, tutup, bebas. Cuma jangan bising je masa saya cakap. Saya cakap tu. Saya cakap je di Puan Suraya, seorang dua keluar kaki, tung. Dia simpan sebelah, dia keluar lagi sebelah. Rupanya banyak yang masalah betul. Rupanya. Jadi saya pun cerita pasal ni SPO. Saya cakap SPO ni nombor satu paling bagus tadi ni tengah betul ni. Yang paling bagus tadi kalau tapak kaki pecah dan merekah, terus simpan. Rupa ni yang dia keluar tu nampak kat saya kan? Nampak pecah.
Saya cakap, bagus tu ketapak kaki yang pecah dan mereka simpan. Kenapa simpan tak? Dah baik. Nampak tak? Orang macam-macam perangai kan? Tapi rupa-rupanya SPO di sana bagus. Untuk orang yang masalah tapak kaki pecah, berkayu sapu, saya bagi tak sampai 3 hari tu. Cuba sapu malam dekat nak tidur, pagi sebelum keluar lagi jalan. Cuba sapu. InsyaAllah SPO. Nampak kecil, dia sangat bagus. Sapu kat tangan, kulit lembut. Sapu kat tangan, lembut. Orang ada masalah jerawat, baru nak tumbuh kan? Cuba ambil culik sikit. Alah, ada orang kata, bau belajar hebat, dia kata bau. Betul tak bau? Bau tu sekejap aja. Kalau nak kata bau datin tu lagilah segan. Datin tu lagilah segan, sebab dia datin. Tawa pula. Kan kalau bau sama dekat. Tapi cuba tengok pagi-pagi, itulah cuci dia. Genteng, itu sebab kulit lembut. Tapi orang tak tahu rahsia kan? Itu sebab dia nak jual, dia sendiri kena pakai, dia sendiri kena tahu. Kita pun sama, bila nak buat, kita kena tahu. Jadi SPO ni, saya cakap benda simple je. Kulit, saya nak bohonglah orang perempuan kalau dah pakai kasut tinggi. Sebab apa pakai kasut tinggi? Nak nampak tonggik sikit. Dakwah lah kalau tonggik sikit. Pakai kasut tinggi. Dia pakai kasut tinggi ni, dia yang suruh dah kasut tinggi. Bila pakai kasut, kan kita kena tapak kaki tu selalu rosak sikit kan. Dia cepat rosak sebenarnya pasal kita tak balance kan. So, you sapukan ni. Cuba you tengok. Saya bagi you 3 hari saja. You tengok malam ni sapu, pagi besok sebelum keluar you sapu, malam satu lagi you sapu, pagi nak keluar sapu, malam satu sapu. You tengok you cepat, tengok, check tapak kaki. InsyaAllah. Itu lebih bagus. Nampak? Itu cerita SPO lah pula. Avanti tak ada. Tapi, saya terpegang benda ni pula. Belum lagi. Sekejap. Tak apa. Ini batu karang kan? Batu karang ni masalah orang lelaki dan perempuan dia sama. Siapa-siapa yang selalu tahan kencing, dia mineral ni yang ada dalam badan ni, galian yang ada dalam badan ni, dalam makanan minuman kita ni, dia sebenarnya dalam air kencing tu ada garam-garam yang dia nak patutnya dia keluar sekali. Tetapi bila kita tahan, dia sempat mendap. Kita tahan, garam tu dia sempat mendap, dia berkumpul, so dia jadi batu. Batu tu yang tak lepas keluar mengikut salur kencing tu. Batu tu tak lepas, dia jadi batu karang. So, jangan tahan kencing. Dengar betul-betul tu. Jangan biasakan tahan kencing. Lepaskan dia. Baik. Kencing kotor, ini memang perempuan selalu, terutama kalau dia tengah pregnant. Dia selalu ada masalah ni kan? Kencing kotor ni. So, kencing kotor maknanya, you jangan takut, Avanti ni boleh membantu. Dia tak mengganggu you punya baby pun. Dia bagus sebenarnya untuk membantu memulihkan you punya masalah kencing kotor ni. Lepas tu melawaskan pembuangan yang kecil. Orang lelaki-lelaki kalau selepas umur 40 tahun, dia boleh menghadapi masalah kelenjar prostat dia membengkak. Kelenjar prostat membengkak, dia akan menghimpit salur kencing. Bila dia menghimpit salur kencing, kencing mula-mulanya tak lawas. Kalau dia tak ambil tindakan, kalau dia malas nak buat pergi jumpa doktor, ambil Avanti, dia boleh membantu melawaskan kencing. Sebab dia boleh kembangkan. Baik. Kenapa saya ambil ni tadi? Masalah melawaskan kencing ni, kalau dia masalah prostat ni dia ada kelenjar di sebelah salur kencing ni, dia kembang dan dia himpit salur kencing tu jadi kecil. Jadi dia tak lawas buang yang kecil. Orang lelaki kalau dia tak baiki, kalau dia tak ubat masalah kencing tak lawas ni, dia akan jadi masalah mati pucuk. Mula-mula kencing tak lawas, akhirnya dia akan masalah mati pucuk. Darah tak boleh masuk ke dalam, dia sempit. Dia ada salur darah, dia ada salur kencing dan di situ salur kencing disama dengan salur air mani. Dalam keadaan melakukan persetubuhan, salur kencing tu akan jadi salur air mani. Dia akan terpancut ikut situ. Tapi dia salur darah satu lagi. Baik. Kenapa saya ambil ni? Bila sebut mati pucuk ni, yang pucuknya mati ni, saya lukis jangan marah Jangan marah, saya lukis. Kalau alat sulit orang lelaki tu dipotong kerata rentas, dia sebenarnya dalam benda tu dia ada 3 salur penting ni. Ada 3 salur penting. Satu ni yang saya cakap tadi, salur kencing, SK. Ini salur kencing. Okey? Salur kencing ini kalau dalam keadaan dia persetubuhan, dia tengah terangsang, takkan lalu air kencing kat situ. Yang lalu dekat situ adalah air mani. Itu sebab tadi, kalau dia ada masalah prostat, dia himpit salur tu, air mani pun tak boleh keluar. Jadi itu yang dia jadi mati pucuk tu. Dia jadi mati pucuk.
dan benih tu tak subur. Dia tembak pun tak jauh, dia meleleh saja. Dia tak boleh tersenyum. Sebab dia nak berenang jauh Dia nak berenang jauh. Sperm tu dia nak berenang, cantum dengan telur perempuan tu jauh. Itu sebab banyak je ilmu dapat malam ni. Berapa nak bayar ni? Okey, ni Gurau. Kecil ni gurau Ni salur kencing Kedua, yang penting malam ni saya nak cakap, ini salur darah. Ni SD, salur darah. Salur darah ni, oleh kerana kan lemak banyak, kan kita makan lemak, salur darah ni dipenuhi oleh lemak, jadi menyebabkan pengaliran darah tak bagus. Okey, jadi bila dia nak bersama, salur darah tu dia akan kembang. Bila orang lelaki-lelaki ni dia ada perasaan gairah dia nak bersama tu, dia akan kembang dan darah akan masuk melalui sini, salur darah dekat alat sulit dia tu. Dia akan masuk banyak, masuk sampai ke ujung. Baru dia berlaku ada dia ketegangan yang mencukupi untuk melakukan hubungan. Minta maaf kalau saya rasa saya cakap ni biasa kan? Betul Cik Syafiq okey Cik Syafiq jangan marah saya Jangan keras hati puan. Malam ni boleh bincang korang. Ni salur darah ni, so dia akan kembang. Tapi masalah dia, ingat tak saya cakap ada lemak lah, benda-benda yang menyebabkan salur darah ni sempit kan? Kat mana pentingnya kita buat ni? Kenapa ini penting? Ni, VMAX ni. Apa sebab kita formulasikan dia? Yang ini akan meningkatkan penghasilan nitrik oksida. Nitrik oksida. Ini bahasa Melayu kan? Kalau bahasa Inggeris dia nitrik oxide. Nitrik oxide ni adalah satu bahan yang dikeluarkan oleh badan kita. Yang dikeluarkan oleh badan kita sendiri. Tetapi selepas umur 40 tahun ni, dia punya penghasilan makin kurang. Makin tua umur ni makin kurang. Baik, apa fungsi dia? Fungsi dia, kalaulah ini salur darah, okey, kalaulah ini salur darah, blood vessel, dia akan menyebabkan nitrik oxide ni akan menyebabkan dia lebih elastik. Dia lebih menganjat. Dia boleh membuka. Jadi, bagi orang yang sakit jantung, ada blok dekat jantung, atau orang yang ada darah tinggi, ini pun sangat bagus. Sebab dia akan meningkatkan circulation dia, blood circulation dia. Jadi bila dia makan, dia akan terbuka. So, ada kejutan sedikit. Kadang-kadang bila tiba-tiba flow dia bagus, dia sampai ke telinga dia rasa merah je. Sebab selama ni dia tersumbat kan? Memang macam tu. So, automatically bila kita ambil ni, selepas makan malam contoh bila kita ambil, ini ikut tindak balas badan masing-masing So, waktu kita tengok, bukan saja masalah blood circulation ni bagus, tapi darah punya flow tu dia cukup masuk dalam zakar, itu alat sulit orang lelaki tu bila dia nak bersama. Itu sebab dia punya apa dia panggil, ketegangan atau keras itu cukup mencukupi untuk melakukan hubungan penetrasi, dia panggil penetratif. Dia boleh berlaku. Kalau tidak, tak boleh lah. Dia tak cukup bingkas. Jadilah cakap pasal ni. Semangat sangat dengar ni. Jadi malam ni VMAX ni saya dengar lah Datuk bermurah hati. Daripada harga dia, harga pada kotak berapa tu? 98 kan? Malam ni kita jual RM50. Harga 50 kan? 39.9. Wah! Murahnya ya Allah, itu aku beli 3. 39 saya senang saya sebut lah RM40 lah. Takkanlah minta balik 10 ekor. 10 ekor bagi saya. Sial ni, murah betul nilai saya 10 sen. Okey, RM40 RM40 mana pemurah Datuk ni. Benda yang bagus tu nak dikongsi. Tapi saya rasa lah, saya tak tahu ada tak orang cerita pasal dia punya function. Bagus kah? Bila dia gerak darah tu, ni orang yang sakit pinggang kan? Ada tak nampak orang bila duduk dia pegang pinggang? Ada. Bukan pinggang saja lutut. Bila dia bersila dia bangun. Ada. Sangat pilih. Ada kan? Cuba makan. Tapi orang perempuan tak payah makan dulu. Saya pesan, orang perempuan satu sajalah. Nanti dia buat pada lelaki dia. Okey, orang lelaki dua. Dia apa kita panggil? Bukan telan. Temam je. Agak kesan dia kat pejam je mata, akak pun nampak ni kau dah. Okey, batu darah, kencing kotor, melawaskan ni. Ni tengok, dia dah selesai. Tengok, darah tinggi, kencing manis. Sebenarnya
kita ada banyak testimoni. Sebab itu saya ada buat perbincangan sebenarnya dengan Datin, dengan Datuk. Kalau boleh, saya tak tahu, Saya harap kalau dah dengar macam ni, saya harap kalau kita nampak ada jalan untuk kita buat niaga ni betul-betul kan. Di hari-hari mendatang, minggu-minggu datang, bawa orang. Orang kadang-kadang tak nak dengar cakap kita, dia nak dengar cakap orang lain, betul tak? Rasa-rasa kalau bawa orang dengar saya cakap, tak pengaruh tak dia? Jangan suruh saya datang lah tu. Saya mana balik pantai. Okey, darah tinggi, kecil manis, buah pinggang. Lepas tu dia membantu menyingkirkan toksin, kelebihan dan sebagai daya yang terbaik. Sebenarnya diamond ni dia cut off dia punya fat. Okey, dia potong dia punya lemak. Syam, boleh tolong saya padamkan Syam? Saya nak punya whiteboard. Okey, saya minta tolong sikit boleh tak? Saya ada topik yang serius sikit ni. Boleh tak kita pindah ke belah sini je? Belah sini je. Tapi saya minta tolong. Kita pindah. Pasal malam ni kita sikit. Kalau ramai saya buat lain. Cerita dia lain. Tak apa. Kalau rasa segan dengan Cik Munir ni, tinggalkan dia seorang diri di situ. Ambul bahasanya. Okey, sebab apa? Saya boleh fokus. No. Kalau nombor bola sini cantik no. Sebab nanti saya ni bila saya cakap, saya tak selesa kalau saya tak pandang semua orang. Saya memang tak selesa. Saya tak nak orang yang dalam audience saya ni dia rasa left out. Dia tertinggal, saya tak nak. Saya nak semua orang rasa dia smart. Siapa nama? Kita jumpa di mana? Wow. Itulah macam Aida kenal. Malam ni kita jalan. Baik. Setakat ni boleh follow tak? Apa yang saya cakap? Puan Suraya? Boleh. Cik Syafiq okey? Boleh Nanti jemputlah saya pergi agensi tu. Kasar lah bagus pula. Okey. Sekali Abang Tea kita dah cakap. Saya dah cakap pasal kopi. Bagus tak kopi dengan tea kita? Bagus kan? Bagus tak VMAX tu? Bagus. Sebenarnya produk ni, kalau saya cakap, kalau kita bongkar betul-betul, satu-satu produk ni dia semua bagus. Semua bagus, semuanya ada kelebihan. You tak tahan sebenarnya. Kalau saya cakap pasal collagen tu, ni Lady Prima ni Lady Prima dengan Lady Prima Plus tu, you mesti nak. Saya tanya, Puan Suraya, you suka tak kalau you punya pipi tu merah? Nampak dia senyum. Dia tak nak cakap, nak, dia cakap. Senyum itu dah mengambarkan dia nak Cik Syafiq. Saya sebut nama saya. Kalau saya sebut Puan Suraya, saya sebut Puan Hafidah. Hafidah semalam, dia tak bawa suami dia, suami dia jealous. Okey. Semalam adik dia jahat tu, kacau saya cakap. Adik dia duduk ke atas, dia cakap macam-macam. Dia usik saya, dia kacau. Saya cakap, orang rumah saya cerita orang rumah saya tu. Nanti rumah saya? Orang rumah saya ni, masa dia melahirkan anak pertama, saya excited lah. Betul kan? Saya bukan masa seronok. Dia nak sama, masa dia sakit pun saya nak sama. Jadi saya daripada pagi hantar dia tu, saya tak makan-makan. Makcik, saya tak makan makcik. Jadi, sekejap saya tanya, awak macam mana? Okey, ada rasa dah? Dia punya buat tendang budak ni, macam mana? Rasa dah nak keluar? Belum. Sampai dia cakap, abang sibuk lah. Jadi nak beranak, dia cakap, sibuk lah abang. Jadi sampailah dia masuk ke labor room. Dia masuk labor room tu saya tunggu. Saya tak boleh nak pergi kat lain. Saya kena tunggu sebab kan beranak tak? Betul tak? Jadi saya nak makan, nak kena turun. Tak boleh. Sampai masa dia dan saya takkanlah saya nak duduk dalam labor room kan. Doktor pakar tu suruh staff dia panggil saya. So, kau Cik Badrul ke? Cik Badrul panggil. Doktor cakap. Dia cakap, tolong you punya wife bagi support, dia kata. Bagi support. Minta maaf, orang banyak marah saya. Kalau nak beranak, betul tak kaki dia letak macam ni? Ada besi tu kan? Dia letak macam tu, dia letak macam ni sebelah. Lepas tu letak kain tutup. Betul tak? Betul kan? Lepas tu dia pun tengok. Pasal nak bohong lah. Makcik betul makcik kan? Makcik gelap tu maknanya betul. Pasal dah mengalami. Betul kan? Betul. Jadi, malu. Orang tengok malu. Cik Munir, dia pakai tudung kan? Tudung terbuka sikit betul kan? Nampak rambut bawah tu. Gila. Jadi letak sini macam jegaut. Kan? Doktor kata, you tolong, you
count 1, 2, 3, push, suruh dia push. Itulah pengalaman saya. Penat punya suruh orang push tu. Penat, saya lebih penat daripada dia. Dia ni lagi tak kenapa. 1, 2, 3. Saya pun cakap, macam orang tarik tali. Kan orang tarik tali. Tarik tu lah. Tadi umpan saya tu ada tu. Ada mandi dia juga. Aku sebenarnya tak ada tadi. Dia nak letak tadi. Saya lagi kat dia. Okey ke dia. Saya tak pilih dia. Omoi. Okey ke dia. Okey dia. Saya nak pakai depan. Dia ni kuat di spot rumah. Oh, kasar-kasar semua. Bukan peluh tina, peluh jantai. Dia tina, tapi peluhnya peluh jantai. Saya kata, okey, tarik nafas. Semangat ni. Saya cakap, 1, 2, 3, push. Push. Saya tengok. Tangan ketok, push. Kaki memang macam ni. Push. 2 kali tarik, 2 kali saya suruh tarik nafas kan. Dia dah peluh jantai keluar. 2 kali tarik. Cepat terus. The baby want to come out already. The head want to come out. Kepala dia nak keluar. Betul tak kepala dulu? Kalau songsang lah ya kan? Dia kata the head want to come out already. Here. Saya pun tolonglah buat tak pernah ingat. Saya tolong buat macam tak pernah tengok. Okey. Lepas tu, rupa-rupanya bila dia nak tu, dia tertas sikit kan? Ya kan? Atau salah bohong lah saya tengok. Mucik dah kau. Tiba-tiba saya dengar sambut. Lepas tu saya tak tahu. Saya dengar lepas itu punya doktor suruh sambut saya. Bukan sambut baby tu, saya yang pengsan je Syafie. Boom, tumbang ke belakang. Saya tak tahu apa dah. Rupanya suruh sambut tu punggah saya. Nurse 2 orang tu bukan sambut baby. Dia tangkap saya daripada takut terjatuh. Tinggal doktor seorang-seorang mengendalikan rumah saya yang menekan tu. Bawa saya ke kantin sebelah. Dan saya tidurlah sekejap di situ. Tak sedar. Itulah. Bila saya cakap macam itu, saya cerita macam itu semalam. Adik Hafidah daripada tingkat 5 tangga kambing tu. Semalam dia pakai macam tangga kambing tu kan. Auditorium dia tu kan. Dia duduk tingkat 5 saya rasa. Sebab saya dah cakap saya ada 5 anak. Cepat dia 5 anak ke pensan? Saya kata dia excited dengan cerita saya pensan. Dia nak tutup saya pensan. Sebenarnya anak tangga je. Sebab kan pengalaman. Jadi saya excited sangat sampai saya tak sempat kan. Jadi lepas tu saya tersedar. Saya sedar, lompat tu kepada anakku. Wah, macam semangat sangat dah pula. Cari anak. Anak tu tengah ditepuk. Kan dia tepuk kaki keluar. Dia sudah ada suction dia mulut tak ada benda kan. Dia tengah mandikan. Lepas tu saya pun okey lah. Saya. Jadi, dia moral of the story. Saya nak makcik ni suka dengan saya. Sudahlah, moral of the story dia. Maknanya, bukan masa seronok saja kita dengan rumah ni. Masa dia sakit, masa dia memerlukan support kita kan, kita perlu sokong dia. Jadi, makanan kesihatan yang kita cakap ni, sebenarnya tujuan dia apa? Supaya kita sihat, rumah kita sihat, anak-anak kita sihat. Supaya kita dapat beramal ibadat dengan baik. Betul tak? Kalau kita dapat, kalau lutut bagus, tak sakit, best tak? Duduk atau sujud lama, boleh duduk lama berzikir, betul tak? Sekarang ni cuba duduk, petik sikit tasbih 500 kali la ilaha illallah, tengok. Boleh tak? La ilaha illallah. Ada. Zikir dia dah lain. Janganlah. Okey, baik. Sekarang boleh bagi masa saya sikit lagi ni? Okey. Saya nak cakap orang perempuan ni sebenarnya. Dia sebenarnya bukan orang perempuan saja. Tapi dengar saya bercerita betul. Pernah dengar tak masalah obesity? Macam ni kerja dia. Betul, macam ni tau. Okeylah, saya harap obes ni betul lah. Obes faham tak? Berat badan yang berlebih. Okey. Saya tanya. Siapa sini yang inginkan berat badan yang ideal? Erti berat badan tu sesuai dengan dia. Cuba tak dengan siapa yang nak? Semua punya. Saya nak tunjuk dalam kita ni yang berat badan yang ideal bagi tepukan untuk Datin Asfarila. Tapi kalau saya cakap Datin Asfarila je, malam ni saya tidur bawah katil. Orang rumah saya tu bagi tepukan untuk isteri saya. Orang rumah saya tu
Dulu berat badan dia 60 kg. Tapi oleh kerana saya tak sedar, saya selalu lihat dia lah yang paling cantik. Jadi saya tak sedar. Sehinggalah satu hari pada bulan 3 tahun lepas, saya pandang gambar dia ketika dia dengan Datin Aspa pergi ke Bali. Saya pandang gambar dia solo, dia pakai baju dari Bali tu tak silap saya. T-shirt tengah panjang. Saya panggil dia kat dapur buat air tu saya. Dinda kejap. Saya pandang dia. Awak ni sekarang yang dah ni gemuk. Terus sengau dia. Ini. Jadi rupanya ada cara aku ni kita nak share pasal macam mana nak dapatkan berat badannya ideal. Sekarang saya buat. Saya tunjuk ada betul alat dia. Baik. Obesity ni di Malaysia kadar ini kena dengar betul-betul Sebab apa saya cakap malam ni? Selepas ini you boleh expect satu bisnes yang bagus dekat Aspire ni. Kita dalam proses nak buat, nak tukar pendekatan. Bukan kita cari orang jual produk macam tu macam ni. Kita kenal pasti, bila kita scan kita kenal pasti masalah dia. Awak ni tulang awak ada masalah. Mesin tu tak bagi tahu terus. Awak kena ambil air jus sebab tulang ni tak boleh support awak punya berat. Awak ni berat badan berlebih. Bila berat badan dia sebab apa? Lemak banyak. Lemak ni tak boleh lebih berapa persen. Bila lemak banyak dia akan blok benda ni. Visceral fat lemak dekat sini. Contoh dia. So hari ni Datuk amanahkan saya untuk kita sebenarnya khususan tentang ini, benda yang akan kita buat very soon. Segera akan buat. So obesity adalah masalah berat badan yang berlebihan. Malaysia adalah negeri yang kadar obesity ni yang tertinggi di Asia. Tertinggi berat badan berlebih. Kajian menunjukkan apa sebab? Sebab dia orang Malaysia sekarang cukup suka pergi makan fast food. Sebiji burger yang anda makan, anda untuk burn, untuk hilangkan kalori, itu kalori yang dia bawa masuk tu, anda perlu bersenam 3 jam 25 minit. Jadi bayangkan daripada bulan lepas, burger yang makan bulan lepas tu, sebiji tu, sampai hari ni berapa jam dah exercise? Tak ada kan? Okey. Nasi lemak buah bidara sayang selasih yang melurutkan. Tinggal emak, tinggal saudara kerana kasih yang berturutkan. Nasi lemak, dengar betul-betul. Sesenduk yang kita hidang untuk kita tu sesenduk. Atau ingat tak dia orang pakai cawan tu? Supaya cantik dalam tu kan? Satu hidangan nasi lemak sahaja, tanpa sambal ikan bilis, tanpa timun, tanpa telur, tanpa ayam goreng. Nasi lemak itu sahaja satu hidangan 600 kalori. 600 kalori. Artinya bila kita campur ayam, kalau ayam, telur, sambal ikan bilis semua tu, selalunya bila campur dia akan jadi 1200 kalori. Anggaplah makan pagi kita 1000 kalori. Anggaplah. Tengah hari Puan Soraya makan tak? Cik Syafiq makan tak tengah hari? Bagus. Tapi kita timbang sekali lagi. Tengok dekat mana silapnya. Okey, tak apa. Tengah hari selalu orang ambil 3 kali, betul tak? Orang ambil 3 kali kan? Baik. Pagi 1000, tengah hari 1000, malam 1000. Saya tak campur pun yang jajan-jajan tu. Pukul 10, pukul 11 tumpang sikit. Rasa kau punya sikit. Nak share dengan I. Pukul 4 petang ada lagi sikit, betul tak? Saya tak campur tu. Saya hanya kira 3 mil saja. Kita ambil lebih kurang saja kan 3000 kalori sehari. Faktanya ialah orang lelaki untuk macam saya ni bercakap, menjalankan aktiviti harian, dia hanya bakar daripada kalori yang masuk tu, dia hanya bakar 1800 kalori saja. 1800 kalori saja untuk ni saya cakap, untuk saya bawa kereta, untuk saya buat aktiviti harian. 1800 kalori saja. Dan kalaulah saya atlet, kalau saya ahli sukan, kalau saya ahli sukan, dia akan bakar sama ada 2000 hingga 2200 kalori. Kalau saya ahli sukan.
Ingat tak? Budak-budak main bola kan training, pagi training, petang training kan? Dia akan bakar hingga 2000 hingga 2200 kalori. Bagi orang perempuan, kalau setakat biasa-biasa dia pejabat, dia akan gunakan lebih kurang 1600 kalori saja. Aktiviti harian dia ni, daripada pagi sampai tidur, campurlah gosok kain, basuh kain kat rumah, sapu sampah semua tu, dia hanya perlukan 1600 kalori saja. Kalaupun dia atlet, orang perempuan tak gunakan tenaga banyak sangat. Kalau dia ahli sukan pun, dia akan bakar sehingga 1800 kalori. Baik, cuba tengok betul-betul. Sekarang kita ambil 3000 kalori sehari. Betul tak? 3000 kalori sehari. Katalah pernah dengar tak orang kata dia exercise, dia diet, dia kontrol, dia exercise sebab dia nak kurangkan berat. Betul tak? Pernah dengar tak orang cakap, kenapa aku tak kurus-kurus, aku exercise dah kuat? Betul? Sebab daripada 3000 kalori ni, okey, aktiviti harian dia hanya 1600. Betul? Lepas tu dia exercise, katalah kuat lah dia exercise, katalah kuat, dia bakar ekstra 300 kalori. Baru 1900. So 3000 tolak 1900, masih ada 1100 kalori yang tak digunakan. Betul tak? Lepas tu dia balik, dia minum Milo ais 1 mak. Milo ais tu kalori dia 412 kalori. 1 mak Milo tu, Milo yang campur susu sedap tu kan. Tak kisahlah kalau nak sedap lagi Milo tabur. Ada kan? Kalau dah ada tu, iyalah buat lah tu maknanya. Bayangkan dah exercise kurang 300 kan. Milo segelas tu 412 kalori, campur balik 412. Memang tak kurus kan, betul tak? So, kita saya dah bincang dengan Datuk, dengan Datin. Sebenarnya selepas ini kita ada program menurunkan berat badan. Menaikkan boleh. Dia ketiga. Sebenarnya program kita ni adalah tak sabar, bagus. Betul, bagus. Ada potensi dah. Nombor 1, menurunkan berat badan. Nombor 2, menaikkan berat badan. Nombor 3, maintain berat badan. Kalau dapat ideal, macam mana nak maintain? Kita ada cara dia. Baik. Sekarang, cuba tengok betul-betul. Selalu kita ambil 3000 tadi kan? Breakfast, kita ada satu nutrition yang kalori dia rendah. Biasa saya cakap kita ambil 1000 kan, lebih kurang. Tapi kita ambil satu secik benda tu, bancuh, minum. Itulah breakfast kita. Semua zat ada dalam tu. Vitamin A, B, C, D, E, dia punya asid aminonya dan glukogennya ada situ. Ada 55 nutrition yang cukup, seratnya semua cukup dalam tu. Dan rasa dia sedap lah, boleh ditelan maksudnya. Baik, breakfast kita hanya tak lebih daripada 300 kalori. Bagus tak? Dan bila dah ambil ni, tak payahlah pula makan roti canai. Jangan pergi makan nasi lemak pula. Jangan pergi jamah mi goreng dengan telur pula. InsyaAllah dia akan makin kembang. Tak maulah. Jadi kita ambil 300. Nampak tak? Bila kita ambil 300, biasa kita ambil 1000. Sekarang kita dah jimat 700. Betul tak? Kita dah kurangkan 700. Baik. Kita akan scan, timbangkan berat badan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak. Kita timbang, kita bagi tahu. Akak kena kurang 12 kilo, awak kena turun 15 kilo. Macam mana cara nak buat? Bila nak turun 15 kilo ni, awak serius nak turun? Serius. Ambil benda ni pagi sekali, breakfast, ambil sekali, jangan makan benda lain dah. Tengah hari makan macam biasa. Bukan diet bukan diet yang tak makan. Tengah hari makan macam biasa, ambil nasi tapi kurangkan. Lebihkan sayur, lebihkan protein ikan ataupun buah. Boleh. Tapi pastikan nasi itu kurang. Malam, kalau awak nak turun sampai 15 kilo ni, malam jangan ambil nasi juga. Ambil nutrition yang kita akan keluarkan ni. Sekali lagi, itu je makan kita. Lepas tu, tengok. Breakfast 300, tengah hari 1000. Anggaplah
Anggaplah tak turun. Saya suruh kurang nasi tadi kan. Sebenarnya dia akan turun. Tapi anggaplah 1000. Tengok. Malam 300 kan? So 1600 saja. Nampak? Sedangkan orang laki-laki dia bakar 1800. Betul kan? Jadi 200 lagi tu dia akan bakar daripada lemak yang terkumpul dalam badan. Dia akan bakar yang ekstra yang kita dah kumpul selama ni. So makin hari kita makin kecil secara natural. Jadi dia bukan satu yang paksa. Kalau yang doktor bagi tu tak tahu nama doktor tu Jurami. Pernah dengar tak Jurami? Yang itu you tak boleh ambil daripada 3 bulan. You tanya doktor betul tidak? Yang itu akan efek lebih buruk. Betul kan? Saya cakap ni fakta. Saya tak bohong. Yang saya cakap ni fakta. Doktor bercakap betul tak? Tak boleh lebih 3 bulan kan? So better jangan. Itu sebab kita nak faham ni. Kita nak faham cerita ni, kenapa yang kita tak turun-turun berat badan ni. So malam ni saya nak tanya, siapa antara kita ni rasa-rasalah yang mungkin dah ada buat semalam. Tapi malam ni saya tanya, siapa yang nak tahu berapa berat badan dia sekarang? Apa berat badan dia yang ideal? Berapa persen lemak dia? Berapa air dalam badan dia? Berapa umur dalaman dia, umur organ? Umur sekarang 40, umur dalaman dia berapa? Saya tahun lepas umur saya 51, tapi umur dalaman saya 59. Tapi bila saya mengamalkan pemakanan sihat dengan cara yang betul, beberapa hari lepas saya scan, saya naik, timbang berat badan saya dah turun hampir 10 kilo. Tetapi umur saya bukan lagi 59, tapi umur dalaman saya, enjin saya bekerja macam orang umur 38 tahun. Jadi nak tak jadi benda tu? Nah, pasal saya nak test sekejap lagi. Jangan takut. Tommy, nak selalu. Cik Syafiq rasa nak try tak tengok? Maknanya kita ni lemak lebih tak? Tulang pun kita boleh tahu. Dengan berat kita ni, tulang kita ni boleh support tak berat kita? Boleh, saya tunjuk. Saya tunjuk malam ni, insya-Allah. Jadi inilah cara kita. Jadi selepas ni besok, bila kita start keluarkan nutrition ni, saya tak tahu macam mana lah, saya akan tolong lah. Saya tolong ajar macam mana nak buat. Kita tolong rancangkan. InsyaAllah bisnes ni akan berkembang. Kita nak, bila orang scan kan, Kak, berat badan akak ni lebih 15 kilo. Ini fakta ni bukan saya yang bagi. Ini WHO, World Health Organization ni data. Jadi akak kena turunkan 15 kilo. Kena akak, lemak akak ni 40%. Visceral fat akak ni 15. Orang 15 ni macam time bomb. Bila-bila boleh letup, boleh terus sakit jantung, macam ni darah tinggi, stroke. Risau tak dia? Risau tak? Akak kena reduce makan, akak kena beli benda ni. Dia kata macam mana? Macam mana akak nak buat? Semalam kat Kelang, betul tak? Jangan marah saya. Semalam kat Kelang, bila kita cerita, semua orang rasa takut kan? Betul tak? Jadi kita create awareness kepada orang-orang ni. Terus suggest kat dia, Kak, akak kena makan benda ni. Ambil 2 kali sehari, akak boleh turun 2 hingga 3 kilo sebulan. Okey kan? Bukan kita turun 8 kilo. Itu makanlah benda tu. Benda yang merosak orang pinggang tu. Anak macam tu kan? Ini dia natural. Kita ajar untuk cara dia. Kita nak turun berat badan secara sihat. Baik. Makan tu nanti kita ajar benda tu. Tapi basically saya nak anda faham ni. Kedua, faktor nombor 2 yang saya nak, yang tolong ingat, setiap 25 kg berat badan, setiap 25 kg berat kita kena minum 1 liter air. 1 liter air. Jadi saya nasihatkan untuk semua orang, tak kira berat badan, tolong minum yang sihat, saya cakap untuk sihat, 3 liter air. Tetapi bagi orang yang berlebih, orang yang overweight, yang berat badan lebih tapi nak kurangkan berat badan, dia kena minum 3 hingga 5 liter sehari. Kalau 3 liter ni dia hanya boleh maintain. 3 liter ni 2 botol besar. 3 liter ni 2 botol besar air mineral. 1 botol 1.5 liter. 2 botol 3 liter. So pastikan daripada celik mata sampai pejam mata malam, habiskan 3 liter. Okey. Pagi, saya tak buka cakap, saya tak cakap gelas ini yang senang dan paling mak. Agak-agak kalau 2 mak tu, betul tak lebih kurang 1 botol kecil mineral water. Bangun pagi,
minum satu botol kecil mineral water sebelum gosok gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, minum air itu amalan Nabi Allah. Ayo. Apa bagusnya kita amalkan minum pagi air ni? Sebenarnya untuk mengaktifkan organ-organ. Itu sebab bagi orang yang ada masalah usus, masalah perut, masalah penghadaman, orang yang ada masalah peranakan, peranakan perempuan, tadi itu air yang sebelum awak mandi itu, air itu sangat bagus sebenarnya untuk mengaktifkan orang perut. Begitu juga untuk orang yang puasi. Amalkan dululah. Jangan amal saya dok jadi pun. Telefon saya, Cik Pak, tak jadi lah Cik Pak. Oh, buah minum air. Kecil buah dia kata. Okay? Jadi maknanya kita minum air tu ikut yang saya cakap tu. Lepas tu apa itu yang penting, itu yang penting. Mana sehari saya suruh habiskan 3 liter. Cuma pagi pastikan minum lebih kurang 500 ataupun 2 mak air pagi. Sekali satu lagi yang penting sebelum tidur. Sebelum tidur 1 mak. 1 mak lagi. Yelah 1 mak lah, bukan 1 jam, 1 mak. Kita tak mau banyak sangat sebelum tidur, tapi 1 mak tu kena minum sebelum tidur. Sebab apa? Untuk membantu mengelakkan serangan sakit jantung dan stroke. Dengar betul. Air yang kita minum 1 mak sebelum tidur tu untuk membantu mengelakkan serangan sakit jantung dan stroke. Itu air tu. Itu penting dia. Baik. Lepas tu, kenapa air banyak ni perlu? Kan kita akan kerap air kecil betul tak? Tapi dia bukan keluar air yang kita minum ni saja. Dia bawa lemak-lemak yang kita simpan dalam badan tu, dia bawa turun keluar. Dia angkut bawa turun keluar. Dan ada orang makcik cakap dengan saya, Cepat kalau minum sampai 5 liter tu dia kata, ulang ke jamban ke tandas je lah saya, kecil macam mana? Kan? Saya jawab, lebih baik kerap berulang ke tandas daripada kerap berulang ke hospital. Setuju tak? Kan? Kita adjust sendiri. Kalau kita tengah travel, bawa kereta, jangan minum banyak. Tapi kan kita kalau di rumah, kalau masih kita di pejabat, kan kita boleh kejap pergi toilet, kejap pergi toilet. Biarlah tak orang cakap apa. Kita jaga kesihatan. Baik, saya rasa tak boleh kan? Tak boleh kan? Tapi saya nak sum up benda ni. Okey. Mungkin kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Dah pukul berapa? 11 kan? Saya rasa tak boleh dah. Sebab saya nak ambil masa sedikit selepas habis ni. Saya nak ambil masa sedikit untuk scan beberapa orang. Saya nak bagi dia punya bacaan tu supaya kita tahu apa masalah kita. Macam mana, apa yang patut kita buat. So, saya berhenti di sini. Mudah-mudahan Cik Syafiq, kita akan berjumpa lagi lain kali. Tuan Suraya dan semua yang hadir, Cik Munir, terima kasih kerana sudi berkenalan dengan saya. Cik Munir, saya lupa nama. Sila, semalam saya jumpa di Kelang juga. Siapa nama? Ni orang yang hebat lah. Dia punya bentuk badan dia standard, air dia cukup. Betul kan? Saya ingat dia minum air 5 liter, 6 liter sehari. Baju pink ni. Dengan umur dia tak ada masalah sangat. Cuma kita nak turunkan sikit saja lemak. Betul kan? Lemak turunkan sikit saja. Turunkan lemak sikit, dia dah akan perfect. Dengan umur lah, dengan umur dia. So, akhir kata saya kata mudah-mudahan majlis kita diberkati Allah. Mudah-mudahan juga Allah turunkan rahmat dan hidayah kepada kita untuk kita sama-sama buat aspire ni. Kita panggil orang ramai-ramai, jagalah aspire. Bukan kerana Tok Umi tu sahabat saya, bukan. Sebab kan kita tumpang cari rezeki kat sini. Betul tak? Kalau kaki tangan, dia tumpang cari rezeki kat sini. Kalau orang pengedar-pengedar, dia tumpang nak cari bonus yang besar dekat sini. Ada orang yang dah dapat belasan ribu. Sebenarnya ada orang yang pernah dapat puluhan ribu pun. Sekarang adalah saat untuk kita bangkit dan bina balik aspire paradise. Inilah masanya, bukan masa untuk kita toleh ke belakang. Pandang ke depan, jangan fikir untuk datuk dan datin, fikir untuk kita sama-sama bina kejayaan supaya company berjaya, kita pun berjaya. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.